Belum pun selesai skandal 1MDB dengan kes di mahkamah masih berjalan dan hutang yang ditanggung kerajaan bernilai berbilion ringgit. Kini muncul pula DNB yang berisiko menjadi skandal yang lebih besar. Duit kerajaan yang sepatutnya dibelanja untuk membantu rakyat akhirnya terpaksa digunakan untuk membayar hutang akibat kegagalan pemimpin negara. Apa itu DNB dan kenapa ia mirip 1MDB? DNB atau Digital Nasional Berhad merupakan sebuah syarikat yang dibentuk untuk memudah cara penyediaan rangkaian 5G di Malaysia. Berbeza pada zaman Gobind Singh menjadi Menteri Komunikasi yang rangkaian 5G diserahkan kepada gabungan syarikat telekomunikasi dalam negara. DNB kini mempunyai hak mutlak untuk menentukan siapa yang dapat projek bernilai 12.5 bilion ringgit dengan proses yang penuh kerahsiaan. Lebih menakutkan, kos projek ini mungkin meningkat pada masa akan datang dan ianya bakal ditanggung oleh rakyat. Pada bulan Disember 2021, sebuah syarikat telekomunikasi dalam negara tidak mahu mengambil risiko dan berurusan dengan DNB kerana tidak ada ketulusan dan harga yang ditawarkan tidak menentu, sehinggalah Telekom Malaysia, sebuah syarikat milik kerajaan, dan YTL di bawah Tan Sri Vincent Tan bersetuju untuk bekerjasama dengan DNB. Lebih aneh bila urusan DNB dikuasai sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan dan bukannya Kementerian Komunikasi seperti yang sepatutnya. Ini diakui sendiri oleh Timbalan Menteri Komunikasi dalam pentadbiran yang sama. Sebelum ini, kerajaan melalui DNB menganugerahkan projek untuk penyediaan infrastruktur 5G kepada Ericsson, sebuah syarikat Sweden dengan kontrak 10 tahun. Namun, proses pemberian tender yang bernilai besar ini cuma mengambil masa 4 bulan dan dibuat dengan penuh kerahsiaan. Lebih merisaukan, DNB diterajui oleh individu terpalit dengan beberapa kes rasuah di peringkat antarabangsa seperti kes suapan yang melibatkan 351 juta ringgit di India dan kes pemalsuan dokumen yang mengakibatkan kerugian sehingga 270 juta ringgit di Indonesia. Rangkaian 5G yang menawarkan kelajuan internet sehingga 1 Gbps sangat penting untuk menggamit pelaburan asing terutamanya dalam bidang teknologi. Sepatutnya mula beroperasi seawal 2019 namun terhenti akibat krisis politik langkah Sheraton. Berbeza dengan teknologi rangkaian mudah alih yang terdahulu seperti 3G dan 4G, 5G bukan hanya menawarkan internet berkelajuan tinggi tetapi lebih menumpukan kepada teknologi internet pelbagai benda atau Internet of Things yang mampu memberikan kesaling hubungan antara peranti. Keupayaan ini pastinya akan melonjakkan Malaysia sebagai negara pilihan pelabur yang selama ini dikuasai Singapura, Indonesia dan Vietnam. Namun jika pelaksanaan 5G menelan belanja terlalu tinggi, kos ini semestinya akan dialihkan ke atas pengguna dan akan mengakibatkan perusahaan kecil dan sederhana tidak mampu bersaing untuk mengguna pakai teknologi-teknologi internet pelbagai benda. Kita telah lihat bagaimana 1MDB merugikan rakyat. Jangan ulangi kesilapan yang sama. Teruslah dalam menjalankan amanah. Rakyat memahati tingkah laku pemerintah.